Pendidikan Syariah Islam, bab Akidah, tajuk Iman boleh bertambah dan berkurang. Definisi iman ialah membenarkan dengan hati, berikrar dengan lidah dan beramal dengan anggota badan. Para pelajar, sekiranya soalan meminta untuk kamu memberikan pengertian iman, maka wajib untuk menghafal seperti mana yang terdapat di dalam buku teks, iaitu yang pertama membenarkan dengan hati, yang kedua berikrar dengan lidah dan beramal dengan anggota badan. Para ulama telah bersepakat mengatakan bahawa iman boleh bertambah dengan melakukan perkara amal soleh berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Anfal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Keadaan iman. Keadaan iman terbagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, iman para nabi dan rasul, iaitu iman mereka ini bertambah dan tidak akan berkurang. Yang kedua, iman para manusia dan juga para jin, iaitu iman mereka ini boleh bertambah dan juga boleh berkurang. Iman para malaikat, iman mereka ini tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Manakala iman orang-orang yang fasik adalah iman yang sentiasa berkurang. Para pelajar, di antara 4 keadaan ini, untuk iman manusia, iaitu iman yang bertambah dan juga berkurang. Bagaimanakah amalan ataupun apakah amalan-amalan perbuatan yang boleh menambahkan iman? Yang pertama, mendalami ilmu agama. Yang kedua, memperbanyakkan amal-amal soleh yang boleh mendekatkan diri kita hampir kepada Allah. Yang ketiga, selalu berzikir dengan mengingati Allah dan melakukan amalan-amalan sunat. Dan yang keempat, berfikir tentang keagungan dan kebesaran Allah. Dan yang kelima, memperbanyakkan amal kebajikan. Para pelajar, sekiranya soalan berbentuk seperti ini, maka hendaklah anda hanya memberikan isi sahaja tanpa memberikan huraian. Dan sekiranya soalan memerlukan isi dan huraian, maka anda perlu memberikan isi dan memberikan huraian daripada isi tersebut. Seterusnya, amalan-amalan yang membawa kepada kurangnya iman. Apakah amalan-amalan tersebut? Yang pertama, meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, melakukan maksiat kepada Allah. Ketiga, berakhlak dengan akhlak yang buruk seperti mencaci, sombong, mengeluarkan kata-kata kesat dan lain-lain. Jumhur ulama telah berpendapat bahawa iman boleh bertambah dan berkurang, dan iman manusia akan bertambah sekiranya mereka melakukan kepatuhan dan perintah kepada Allah. Maka sekiranya soalan dikeluarkan, apakah pendapat jumhur ulama mengenai iman bertambah dan berkurang, maka jawapan seperti mana yang telah dibacakan tadi, berdasarkan kepada hadis ataupun Al-Quran yang boleh dipetik. Maka di sini suka saya untuk mengambil daripada sebuah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, riwahu at-Tirmizi wal Hakim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian, apakah faktor-faktor pengurangan iman dalam kehidupan Muslim? Yang pertama, faktor ini merujuk kepada sesuatu ataupun penyebab ataupun sebab berlakunya pengurangan iman dalam kehidupan Muslim. Yang pertama, jahil tentang agama. Yang kedua, pengaruh rakan sebaya, media sosial dan persekitaran.
Yang ketiga, rangsangan nafsu syahwat kerana nafsu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Yang keempat, lalai dari melakukan kewajipan. Yang kelima, terpengaruh dengan hasutan syaitan. Seterusnya, apakah perkara-perkara yang membatalkan iman? Iaitu antara perkara-perkara yang membatalkan iman, ada 3 perkara di sini berdasarkan daripada definisi, iaitu melalui i'tiqad, melalui perkataan dan juga melalui perbuatan. Sekiranya melalui i'tiqad, contohnya yang pertama, beriktikad bahawa alam ini qadim, tiada pencipta. Yang kedua, beriktikad bahawa agama kafir lebih baik daripada agama Islam. Yang ketiga, tak mempercayai rukun Islam dan rukun iman. Yang keempat, merasa ragu-ragu terhadap hukum Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Melalui perkataan pula, yang pertama, menghina hukum Islam seperti hukum ini sudah lapuk dan tidak diterima oleh zaman. Yang kedua, mencerca Allah dan Rasul. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan cara mempersendakan. Yang keempat, melahirkan kebencian ketika mana menyebut nama Allah. Melalui perbuatan pula, menukar agama, yakni murtad. Yang kedua, menganut fahaman yang menolak Islam. Yang ketiga, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Yang keempat, menyembah berhala. Dan yang kelima, meletakkan ayat Al-Quran untuk tujuan menghina ayat Al-Quran tersebut. Seterusnya, apakah usaha untuk menjauhkan perkara-perkara yang membatalkan iman ini? Antara yang boleh dilakukan adalah, pertama, memberikan didikan agama yang sempurna. Yang kedua, kuat kuasa undang-undang. Yang ketiga, menjalankan hukum-hukum Islam dalam masyarakat. Yang keempat, memperbanyakkan zikir kepada Allah dan sentiasa mengingatinya. Yang kelima, melakukan amalan sunat dan menjauhkan maksiat. Apakah syarat-syarat yang boleh menyebabkan terbatalnya iman? Syarat yang pertama, hatinya tenang mengucapkan ucapan kufur kepada Allah. Syarat kedua, rela dan redha dengan tindakan yang dilakukan walaupun dipaksa. Dan syarat yang ketiga, dan termasuk juga syarat tadi adalah sesuatu perkara yang dipaksa tanpa mengancam nyawa. 2 syarat sahaja. Kemudian, apakah amalan yang boleh menambahkan iman? Antara amalan-amalan yang boleh menambahkan iman, yang pertama, menuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua, melakukan amal soleh. Yang ketiga, melakukan ibadah kepada Allah. Yang keempat, bersifat sabar ketika mana mendapat ataupun menerima ujian. Yang kelima, zikir dan fikir tentang kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, apakah ciri-ciri ajaran sesat di Malaysia? Antara ciri-ciri yang disepakati adalah berikut. Yang pertama, pendewaan diri atau pemimpin seperti mendakwa dirinya atau ketuanya adalah ahli syurga. Yang kedua, mempertikaikan kebenaran ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, mengadakan perkara-perkara bid'ah atau pendapat baru yang bertentangan dengan syariat yang diasaskan dengan dalil qat'i. Yang keempat, mempercayai ada kitab-kitab lain yang menyamai martabatnya dengan Al-Quran. Dan yang kelima, mana-mana kumpulan yang mendakwa diri atau orang lain sebagai Nabi terakhir utusan Allah. Wallahu a'lam. Moga-moga memperoleh manfaat dan bolehlah untuk mengingati dan mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.